Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Kita ingat jadual ni tuan-tuan. Al-Quran tu ada 3 perkataan saja, iaitu isim, fi'il dan harf. Ingat tu, isim, fi'il dan harf. Jadual ni hari-hari saya forming, ya. Isim, fi'il dan harf. Okey, jangan lupa tuan-tuan. Isim ni ada yang dia kata mabni. Dia sebut mabni. Mabni ni apa mabni? Tetap. Dan ada yang mu'rab. Mu'rab ni berubah. Okey, fi'il pun ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Tapi haraf semuanya mabni. Ingat dia, mabni ni tetap. Ya. Isim berubah, fi'il berubah. Ni teori dia, teori structure, the structure theory. Ya, ini structure theory. Benar? Dalam ayat, dalam bahasa Arab dia panggil tarkib. Ya, tarkib ni structure susunan. Okey, dah. Mesti ingat. Okey. Okey, agree ni bila duduk dalam ayat, bila dia ada dalam ayat yang tetap ni mengubah yang berubah. Okey, agree? Sama ada tetap dari fi'il ataupun tetap dari haraf. Isim yang tetap dia mengubah isim yang berubah. Okey, setuju? Dan fi'il yang tetap dia mengubah fi'il, dia mengubah isim yang berubah. Ingat, yang kita jadi masalah sekarang ni isim. Ismun yang kita nak belajar dalam masalah ni isim. Isim tu kata nama. Kata nama tu kita panggil watak yang utama dalam Al-Quran, watak utama. Tapi mana yang lebih utama? Di antara yang utama. Semua watak dalam Quran tu penting. Watak ni adalah isim. Setuju? Isim kan? Isim. Semua isim. Semua isim. Okey, isim apa ni? Dia mengubah isim yang berubah. Okey. Ya, fi'il apa ni? Dia mengubah isim. Haraf apa ni juga mengubah isim. Tetapi haraf juga boleh mengubah fi'il yang berubah. Gitu tengok tu. Itu kena cantik dia punya rule. Isim ni, isim. Dan isim ni dalam Quran ini ada 6 jenis saja. 6 atau 7 je. Lebih-lebih 7. 2, 4, 5, 6, 7 saja. 2, 4, 6, 7 saja. Ini dia, 7 saja. Yang dirubah tu 7 sini je. Ingat? Isim yang tetap dia mengubah isim berubah. Dia mengubah yang berubah. Dia mengubah. Isim berubah. Dia ubah, dia pun juga ubah ni. Jadi yang ni sebenarnya inilah. Boleh faham tu? Boleh faham teori tu? Berbelit sikit. Senang kan? Isim, fi'il, haraf dalam Quran. Dalam Quran tu kita buka je Quran, isim, fi'il, haraf. Isim, fi'il, haraf. Lepas tu isim ada 2, isim tetap, isim berubah. Ada 2, fi'il tetap, fi'il berubah. Dan haraf semuanya tetap. Yang nak mengubah tu isim. Dan juga ni haraf dia boleh mengubah fi'il yang berubah dan dia belum berubah isim. Tetap, isim yang tetap mengubah isim yang berubah dan fi'il yang tetap mengubah isim yang berubah. Itu kena salin.
Ini teori kaedah ni ialah simplify. Ada tak ni? Nak bagi contoh? Nak bagi contoh. Jadi teori structure ni, kalau macam kita kata, kalau macam Allah, kita jumpa Allah dalam Quran, sebiji kata Allah. Allah ni isim kan, kata nama. Dia boleh jadi Allah, betul tak? Betul? Dia boleh jadi Allah, betul tak? Dan dia boleh jadi Allah ini. Boleh. Dia boleh jadi yang boleh berubah. Dia boleh jadi isim berubah. Ini yang kita kata isim yang berubah. Isim yang berubah. Isim yang berubah. Dia boleh Allah ini. Betul tak? Okey. Bagaimana apa tu isim yang tetap mengubah isim yang berubah? Macam mana? Apa maksud isim yang tetap boleh mengubah isim yang berubah? Contoh. Cuba bagi contoh. Isim yang tetap boleh mengubah isim yang berubah. Ya, isim yang tetap dia tak boleh ubah isim tetap. Saya kata tak juga. Isim yang tetap, yang isim berubah tak boleh ubah isim tetap. Isim tetap saja yang berubah isim yang berubah. Cuba bagi contoh. Ini ujian. Dr. Mat bagi satu contoh. Jadi bila kita buat contoh, dia sudah ada dalam structure. Bila contoh ada, maka wujud dalam structure. Structure ni ayat. Kalau macam ni bukan structure. Ya. Jadi isim dalam keadaan biasa dia mesti bagi depan. Tak boleh bagi atas bawah. Dalam keadaan sorang-sorang mesti bagi depan. Ingat pesan saya mesti balik. Ingat kalau nak depan. Ingat, isim dalam keadaan biasa mesti balik depan. Pasal dia berubah. Fi'il yang tetap dalam keadaan benda pun dia tetap. Dia tetap tak berubah. Isim apa tak yang tetap mengganti mengubah zaman, araf zaman. Isim zaman. Isim zaman. Dia tukar isim selepas tu. Seperti ni, seperti Tak sebelum dan selepas maghrib. Okey. Maghrib dia maghrib. Okey, boleh. Macam tidak semua sesuai untuk kita masuk kepada Allah. Ya, tidak semua sesuai. Kalau isim zaman, isim makan. Tapi isim zaman, isim makan memang dia mengubah isim sesuatu. Dia menjadi balik bawah. Okey? Cuba fikir. Kalau saya bagi nanti contoh, ya tahu. Nak tahu nak sebut dah. Bagi jawab satu contoh. Okey. Macam tadi perkataan apa makna al-ardu? Pun al-ardu. Tanah ya. Kalau kita masuk isim zaman, kita kata kataan masyariq ini masyariqu al-ardi ini mesti jadi bagi bawah. Macam tu dia kata. Jadi zarf zaman. Masyariqul ardi ini maknanya bahagian timur bumi. Okey, itu sebagai contoh. Tapi kalau Allah ni susah kita nak masuk. Okey, senang saja. Cuba baca surah Ikhlas. Surah Ikhlas. Kul wallahu Allah mesti
Sebab huwa mubtada. Ini sudah jadi khabar. Jadi bila kata huwa Allahu ahad, dia sudah ada satu structure. Ingat, bari berubah bila ada structure. Boleh? Wallah ahad structure. Jadi kita nak analisa ayat tu. Pasal ni kita bingungkan. Okey. Kalau taruh inna, ini saja inna Allah structure. Maksudnya inna ni penekanan, ini mubtada dan khabar. Okey. Kalau sebut minna, apa dia minna? Minallah itu structure. Okey. Itu jadi structure. Jadi ini semua tetap. Ini isim tetap. Ini haraf tetap. Ini haraf tetap. Okey. Baju. Okey. Kita masuk pula fi'il nasab. Kana tetap. Tetap pada atas, tak ada kata kani, tak ada kata kanan, tak ada kata kanan saja. Jadi kalau kana ni wa kana Allah tetap. Itu maksudnya, itu teori tu. Jadi anda kena salin dulu. Jadi dalam Quran, tuan-tuan, dalam Quran ingat, kita akan cari isim, kita akan cari fi'il dan kita akan cari harf. Okey. So sekarang ni cuba lihat ayat ni. Wal arda madadnaha. Okey, dan ni. Cuba cari di mana isim pada ayat ini. Maksud dia, dan bumi kami hamparkannya. Dan bumi kami hamparkannya. Wa alqaina, dan kami campak. Wa alqaina, dan kami campak padanya rawasiya. Rawasiya ni bukit. Bukit ya, bagi atas kan. Wa ambatna, dan kami tumbuhkan fiha, padanya min kulli syai'in mawzun. Kami tumbuhkan di bukit-bukit tersebut daripada setiap segala sesuatu adalah mauzun. Mauzun, balance. Apa yang anda faham dari perkataan ini sebelum kita lihat kepada apa tu usulan? Jadi dalam ni ada isim dan fa'il dan haraf. Ya. Maaf ya kalau baru ni kita pergi jauh sikit. Boleh? Boleh. Kita nak mengenali mana dia isim yang berubah, mana dia fa'il yang berubah dan tetap, dan mana dia haraf. Dan kita tahu haraf semuanya mabni mengubahkan isim dan fa'il. Dan ada fa'il madi yang mengubahkan isim. Boleh faham kan? Okey. Siapa dia sini saintis? Apa maksud? Dia kata, Tuhan kata, dan bumi, kami telah hampar bumi, kami hamparnya, dan kami campak ke atas bumi itu bukit. Rawasiya itu bukit. Rawasiya. Wa anbatna, dan kami tumbuhkan padanya, pada tanah tadi, pada tanah dan pada bukit, min kulli syai'in mawzun, daripada segala sesuatu. Min kulli syai'in, daripada segala sesuatu yang balance. Ya? Yang membalancekan. Yang sama. Yang sama. Kalau saya dulu saya katakan begini, bahawa dia semuanya sama.
Ya, natural sama. Tuan Haji ini macam mana? Kita beri pandangan. Apa yang kita faham daripada ayat ini? Maksud Tuhan kata kami jadikan tanah madadna tu maknanya padatkan tanah. Madda tu maknanya madda tu padatkan. Jadikan padatkan tanah tu, keraskan tanah tu. Bukan bentang Ustaz. Sama. Bentang tu memanglah kita terjemah ikut makna biasa. Tapi makna yang nahu sarah ni daripada madda. Madda ni compact. Macam ni kalau tanah tu gembur. Baru ni anak buah saya nak bumi susah pasal kali-kali runtuh. Kali-kali runtuh tanah pasir kan. Jadi dia kena ada dinding tepi tu. Jadi dinding tepi tu bila pakai dinding tu mayat bumi masalah problem saya nak tarik dinding tu pula ke atas. Itu susah. Jadi madad, ingat. Kalau hampa ni dia bukan madad. Hampa ni dia kata letak. Hampa. Dia panggil hampa ni khalaqal arda. Khalaqal arda jadikan. Tapi kalau madad ni dipadatkan. Kalau tak padatkan, bagaimana pokok-pokok balak tu nak duduk, tumbang tak dia? Gunung ganang tak boleh duduk atas tanah yang tak padat. Jadi bila kita belajar nahu saraf, kita tahu madda tu adalah fa'il mudha'af. Ingat tak fa'il sahih mudha'af. Ada 5 tu kan? Bumi yang kami padatkannya dan kami dirikan di atasnya al-qaina tu kami campakkan. Fiha di atas bumi itu Rawasiya ni dalam tu kita Rawasiya. Bukit. Gunung. Okey. Untuk umat Muhammad dia tak pakai Rawasiya. Dia pakai jibal. Sampai kiamat pakai jibal. Okey. Tapi ini untuk umat sebelum tu. Sebab Al-Quran ni adalah dibawa daripada kalimah-kalimah umat yang lama dulu, dia pakai balik Al-Quran. Tak semua. Rawasiya ni kalimah zaman-zaman Nabi Nuh, Nabi dulu sebelum daripada datuk nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhar fiha di dalamnya min kulli mawzun, min kulli syai'in mawzun, daripada setiap sesuatu yang mawzun. Okey ya. Sekarang ni anda tengok dia perkataan yang tadi wal arda madadnaha. Okey. Dia tak pusing. Wal arda madadnaha. Ini dah Okey, wal arda madadnaha. Okey, jangan tak. Wal arda. Ini isim. Kita kenal isim sebab dia ada alif lam. Dan tak nampak pun rupa dia haraf. Sebab haraf ni lebih-lebih 4 je. Ya. Dan bukan fa'il. Dan dia ni isim alif lam, dan isim ni bahagian atas. Ya, isim bahagian atas. Kalau dia beratas isim ni, ya, sama ada jadi isim inna tak ada. Ataupun dia jadi maf'ul bih. Mangsa. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih dalam jabatan dia panggil objek. Ya, objek. Madadna ni. Na ni adalah kami padat, kami hampar padatkan. Ha ni adalah isim domain, kembali kepada al-arda. Okey. Wal arda madadna, dan bumi kami padatkannya. Asal dia madadna al-arda, madadna kami padatkan al-arda. Jadi arda ni dia letak dulu. Sebabnya dia pentingnya bukan madad tu, bukan madad tu penting, yang penting bumi tu yang dimadatkan. Apa nama madad? Jadi ini jadi mangsa, dan kami padatkannya. Nya tu bumi. Nya ni isim domain tetap. Madad ni fi'il madi tetap. Al-arda isim berubah. Dia boleh jadi al-ardu, boleh di al-arda, boleh di al-ardi. Tapi sini jadi al-arda sebab dia maf'ulun bih. Ingat maf'ulun bih
B berapa? B11. Ustaz boleh ingat? Okey. Ya? Dia boleh duduk depan. Boleh duduk depan. Tapi yang tak makan sama ni Quran je. Yang lain tak boleh. Yang lain saja di depan. Ayat biasa. Saya Quran boleh. Sebab itulah hikmah Allah Ta'ala Quran boleh. Macam kita kata, dan nasi saya makannya. Mungkin boleh juga kan? Daripada saya makan nasi. Dan nasi saya makannya. Macam itulah. Okay. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini yang paling besar sekali kita nak bincang ialah isim-isim ni dan juga fa'il. Ini isim, ini fa'il, ini isim, ini haraf. Okey? Jadi bila haraf dia akan tetap. Bila isim dia jadi depan, atas, bawah. Tapi di sini dia di depan sebab dia maf'ul bih. Dia panggil maf'ul bih dulu. Duduk depan. Madadna asal dia madda. Madda ni murid panjang. Baca dengan mad. Bila dia campur dengan na ni fa'il, dia di madadna. Dia kembali berdal. Okey. Wa alqaina. Okey. Dengar wa alqaina. Waw ni waw haraf ataf. Jangan lupa haraf ataf ada berapa? Sebut sekali. 8 ke lebih haraf ataf. Tapi lebih dari 8 dah. Ya, dia pelan-pelan ya. Kita belum dapat. Kalau kita buat macam ni selalu jangan risau. Ini semua ni mikro. Kita pergi pada makro ni mana kita terus tengok ayat. Fiha, kami campaknya. Siapa campak? Allah. Jadi Allah tu na. Boleh? Jadi yang tu akan campak sini adalah na. Jadi dalam hukum nahwu, na ni adalah domain bersambung, iaitu kembali kepada Allah. Jadi na ni adalah fa'il. Okey. Kalau fa'il ni kita kata B5 dalam jadual yang ada. Okey, B5 ya. B5 fa'il. Dan dalam jabatan jangan lupa dia jabatan subjek. Fa'il adalah jabatan subjek. Apa maksud jabatan subjek? Maknanya yang penting di sini siapa yang campak tu? Yang campak tu adalah Allah. Jadi di sini perbincangan yang besar adalah siapa tukang campak? Tukang campaknya adalah Allah sebab dia subjek. Dia jadi jabatan utama yang kita kata 5 star. Fiha padanya di dalam tanah tadi dia campak apa? Dia bina fiha jar. Jangan lupa jar majrur. Jar majrur ya. Yang jar majrur ni bila jumpa dia huruf jar majrur je. Ini ha ni isim dhamir. Dia mabni. Dia isim dhamir duduk tempat paling bawah sebab dia majrur. Tapi jangan lupa dia ni ha ni balik mati sebab dia mabni. Rawasiyah. Kenapa fiha kan? Fiha tu duduk di bumi kan? Ya. Bumi kan wanita, perempuan. Bumi dikonsider perempuan. Fiha kan? Pada bumi. Bumi, dunia, bulan, bintang semua perempuan. Ya. Orang kata kena ya. Sebab itu dia ha, maknanya duduk pada bumi. Punya. Jadi sebab itu Al-Quran tak boleh kita takut sebab dia kembali. Wal-qaina fiha, dan kami campakkan padanya. Pada bumi tu. Ingat bumi tu perempuan. Bagus perempuan. Semua setiap alam perempuan. Ya. Rawasiyah. Mafa'il. Rawasiyah di pada atas. Dia campak apa? Bukit. Jadi bukit jadi mangsa. Jadi bila bukit jadi mangsa, jangan lupa bukit jadi maf'ul bih. Tuan-tuan tulis yang mimpi maf'ul bih. Dan setiap maf'ul bih dia bagi atas. Tapi dalam ayat ni dia di bawah jabatan objek, iaitu jabatan 3 star.
Boleh? Jadi tuan-tuan tahu tak yang mana 5 star, yang mana 2 star, yang mana 3 star? 4 star belum ada. Yang ada first 5 star ada, iaitu Alpaina Nana tu 5 star. Rawasia. Wow. Haraf haraf atau adik-beradik dia 8. Ada kata sampai 10. Okey. Adik-beradik ni yang susah nak ingat ni. Kita adik-beradik kita boleh ingat 9 orang. Ni nak ingat adik-beradik haraf. Haraf ada 8 nama. Setiap nama ada adik-beradik. Raja yang paling ramai sekali, adik-beradik dia 19. Okey. Wow. Haraf. Wow ataf. Haraf ataf Ambat. Ingat ambatan ni kami menumbuhkannya. Ambat daripada nabata tumbuh sendiri. Kalau ambata menumbuhkan, siapa yang menumbuhkan segala tanaman? Allah. Ambat. Kalau nabata tumbuh sendiri, dia tumbuh sendiri melalui haiwan. Tapi ambat ni Allah sendiri yang asaskan pokok itu di mana nak letak. Ya, pokok durian dia tak letak di Amerika sebab orang Amerika tak makan durian. Ya. Tuan-tuan tak usah kata apa lah. Apa yang buah yang tak ada di sini ada di Terengganu. Tak payah cakap banyak. Dia hanya Terengganu je ada. Sini tak ada. Dan buah tu pula dia susun pula. Susunan tu dia susun. Buah binjai ni tak boleh lurus sebelum buah durian, betul tak? Apa dia buah yang lurus sebelum buah durian? Tengok. Kalau nak makan buah binjai, tahu tak buah binjai? Tahu. Buah binjai hanya ada selepas durian habis. Baru binjai datang. Dan binjai datang ni, orang Negeri Sembilan antara orang yang tak tahu makan buah binjai. Orang Terengganu bila binjai turun, dia akan ambil buah binjai tu, dia jeruk, tahan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bila binjai baru turun tahun berikutnya, binjai lama masih ada lagi, terperot dia tu macam mayat. Dia selai binjai tu, dia susun sikit-sikit taruh dalam. Orang Negeri Sembilan ni dia tak jeruk, dia makan gitu kan. Tapi binjai Negeri Sembilan ni sekilo dia RM9. Binjai Terengganu 10 biji baru RM10. Saya pergi Sungai Besi tu, orang Sungai Besi pun tak tahu makan binjai. Dia kata, ini buat binjai ni. Binjai nak buang dah tu. Dia kata, kenapa? Tak laku, orang saya tak boleh makan. Budak-budak askar mana tahu makan, dia kata. Sedangkan saya beli di Negeri Sembilan buah binjai tu RM5 sekilo. Nak buang dah tu, nak ambil lah. Buah binjai ni sebenarnya nampak je busuk, tapi dalam isi elok. Betul tak? Elok. Jadi betul-betul nampak macam kuku mandi semua. Ada dekat Setimbun, saya ambil dekat 5 kilo bawa balik rumah. Ambil dah semua, nak buang dah. Ambil bawa balik rumah semua elok. Kesiap lah kau macam tu. Dia kata orang hantar ni ada. Dekat Camp Maskar tu ada pokok binjai. Logo orang hantar tu. Tapi hantar bawa tu makan. Tapi bukan cerita binjai tu. Min haraf jah. Kulli. Tengok. Kulli majrur. Jangan lupa. Kenapa kulli ni majrur? Sebab kulli ni datang selepas min. Betul tak? Kita mesti ingat. Dalam teori Nahu dia bagi teori direction. Kenapa min ni kenapa kulli ni jadi kulli? Sebab ada min. Kenapa syai'in jadi a? Sebab ada kulli. Ya? Kenapa mauzun jadi nen? Sebab ada syai'in. Jadi ini teori Nahu dia bagi direction, direct. Yang kiri ke kanan. Jadi yang kiri mengubah yang kanan. Siapa yang mengubah dia? Yang mabni tu. Mini mabni lah. Mabni tu. Dia penentu semua perubahan. Berubah semua. Macam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ni kan. Sebab diubah oleh B. The power of B. Jadi bila kita belajar nama surah, kita nak tahu yang pertama sekali mana haraf, mana isim, mana fi'il, mana yang mabni. Kalau dia mabni, dia ubah apa? Ini haraf mabni.
dia mengubahkan kuli jadi kuli. Asal dia kulu. Okey. Jadi syai'in ni asal dia syai'un. Bila dia duduk belakang kuli, dia kena jadi syai'in. Jadi mudhafun ilaih. Okey. Mauzun ni asal dia mauzunun. Tapi bila dia duduk lepas syai' jadi mauzun ni, dia jadi ataf ataupun tabi'. Pernah dengar tak tabi'? Okey, boleh? Okey. Jadi tuan-tuan, ayat ini kita beritahu tadi, dan bumi maf'ul bih madadna, kami bentangkannya secara padat, wa alqaina fiha, kami campak di atasnya rawasiya, bukit bukau, wa anbatna fiha, kami tumbuhkan dalam bukit tu rawas min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu yang mauzun. Mauzun itu maknanya yang balance. Ini ayat ini berkaitan dengan teori sains yang berkaitan dengan kejadian tanaman. Ya, Allah Ta'ala jadikan tanaman. Yang dimaksudkan dengan mauzun ini balance. Segala tanaman yang ada Tuhan jadi itu adalah mempunyai balance diet, semua jadi balance diet. Diet dia balance sesuai untuk tanaman tempat penduduk tu makan. Ya, macam beras mungkin tak ada di Amerika tak? Amerika gandum kan? Gandum macam beras juga. Jadi beras ni sejenis tanaman, dari contoh, yang makanannya mempunyai balance diet yang cukup. Dalam tu dia kata di sini dia ada ahli kimia mengatakan beras mengandungi 12% air. Dalam beras tu ada, saya tak tahu lah betul tak, 12% air. Lepas tu dia mengandungi 78 zat tepung. Ya. Dan juga dia mengandungi 1 bahagian minyak, 1 bahagian garam. Jadi ayat ini functionnya adalah proses. Ayat ini fungsinya proses. Ya. Ruluat siapa tak? Wazana. Ini asalnya apa tak? Wazana. Wazana. Ya. Wazana. Isim dia mizan. Mizan tu dacing. Dia punya root dia wazana yazinu. Isim dia al-waznu pun boleh, al-mizan pun boleh. Sultan Mizan, Sultan Timbang. Yes, balance. Al-Qaina, tuan-tuan bagus tanya. Al-Qaina root dia lakia. Lakia mana temukan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita belajar Nahwu Saraf, kita akan terjemah ayat Quran ke Nahwu. Al-Qaina ni alqa, asalnya alqa, root dia lakia. Lakia ni artinya bertemu. Al-Qaina ni maknanya kami ketemukan. Ketemukan, ahli tafsir terjemah kami campakkan. Kami ketemukan bukit bukau di atas tanah. Kalau tuan-tuan belajar geologi, apa peranan bukit atas tanah? Pasar. Apa peranan bukit dari segi tadahan air? Ya, dalam ayat khusus tu, bagaimana peranan bukit menadah air. Ya, dia tahan segala pergerakan bumi yang di bawah melalui pasak bukit. Sebab itu bila bukit buang, dia tak ada tadahan lagi. Jadi dia tak boleh tahan, dia terus pergi melanggar bahagian bawah. Jadi tanah pun akan jadi lebih, sama Terengganu kata. Itu semua dah Tuhan tuju dah dalam Quran. Jadi hari ini kita belajar ayat function ayat ini, iaitu tujuan ayat ini adalah dikatakan bersifat sains, iaitu apa tu ni tadi, proses kejadian
makanan. Itu function dia. It is a process. Maknanya dia jadikan, dia hampakan bumi, itu proses. Lepas tu didirikan bukit, itu proses. Lepas tu diturunkan hujan, itu proses. Lepas tu ditanamkan tanaman, itu proses. Dan dia menghasilkan makanan, dan makanan itu mempunyai ciri-ciri tertentu dalam tu. Ada zat air, ada zat besi, itu proses. Mauzul punya stable, seimbang. Okay. Jadi ayat ini turun di mana? Madinah ke Mekah? Cuba tengok dalam surah tu, surah depan. Ya? Mekah. Makkiyah. Ingat dalam ayat Makkiyah pun juga ada ayat Madinah. Ya, okey. Ayat ini ayat turun di Mekah. Surah ni ada berapa? Berapa ayat surah ni? Sudah ada. Sudah. Okey, tuan-tuan. Jadi kita baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuan-tuan kau boleh ingat kan? Ya, wal arda madadnaha. Cuba ikut saya. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzu. Jadi bila tuan-tuan baca, nampaklah permata-permata dia. Antara permata dia tuan-tuan nampak ini isim, ini fan, ini haraf. Isim ni baris depan sebab dia jadi apa, isim ni baris bawah sebab jadi apa, isim ni baris atas sebab jadi apa. Di sini dia ni baris atas. Apa sebab? Sebab dia dimangsa, kan? Ingat, isim baris atas ada 12 sebab. Ini antara satu sebab dia jadi mangsa, maf'ul bih. Bila dia jadi maf'ul bih, tuan-tuan kena bawa balik dia jabatan objek. Jabatan objek satu saja, iaitu bila isim jadi mangsa, jabatan objek. Dia jadi objek. Ya. Jadi primate kita tidak tahu ayat ini turun di mana, kita boleh terjemah dia dan kita boleh faham isim dan haraf serta kita boleh tentukan apa sebab dia, dan only kita allocate dia in according to the jabatan. Ada 4 jabatan saja. Sorry, ada 5 jabatan saja dalam isim. Jabatan ini bukan fa'il, bukan haraf, tetapi isim. Ya, isim ditentukan oleh fa'il. Dan haraf. Ya. Isim dengan isim pun boleh mengeluarkan jabatan juga. Tak tengok okey. Tengok tuan-tuan hafal ni, boleh hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa أنبتنا فيها من كل شيء موزون. Benar? Jangan beritahu. Min kulli, min haraf jar. Ada adik-adik sampas. Kulli isim berbalik bawah. Jadi pertemuan antara min dengan kulli, dia menghasilkan satu structure nama dia jar majrur. Boleh? Jadi kulli ni jadi majrur, nama dia kita sebut majrur disebabkan oleh haraf. Okey. Pelan-pelan Bila dia majrur, maka dia berada di bawah jabatan keterangan. Just untuk explain saja. Bukan kata penting sangat. Ini just untuk explain saja, explain further. Allah Ta'ala campakkan bukit dan tumbuhkan tanaman daripada setiap sesuatu yang balance, yang seimbang. Ini dikatakan
terangkan saja, nak menceritakan bagaimana keadaan Allah campakkan tanaman di bukit tu. Allah campakkan dari sumur, dari segala-galanya. Maknanya dari setiap sesuatu yang dicampakkan tu ada timbangan dia. Jadi kulli dia jadi balik bawah sebab ada main. Jadi dia ini kita kata substitute majrur. Kalau tak buka Quran, dia tulis jar majrur. Cuba buka Quran. Quran je. Betul? Jar majrur. Jar majrur. Bila dia jar majrur, dia bukan jabatan subjek, dia bukan objek, dia bukan predicate, tetapi dia jabatan keterangan. Just to explain further how Allah plants, tanaman tu. Okay, explain further. Tak ada tak apa, tapi jangan kata tak ada tak apa, ini ayat Quran. Okay, Mauzu ni isim. Apa dia tanda isim? Paling dua bawah, tanwin bawah. Sebab apa dia mauzu ni? Sebab dia ikut syai'in. Jadi ini dua isim bertemu dengan isim yang sama barisnya. Jadi kita kata dalam masa yang kita belajar dulu, dia jadi tabik lah. Tabik, faham tabik? Tabik ini ikut ini. Ini bagaimana rupa benda tu? Benda tu dalam keadaan sama. Dia tabik. Jadi tabik. Bila dia tabik, dia bukan jabatan keterangan, tapi dia jabatan sastra. Jabatan sastra, jabatan tata bahasa. Just untuk nak cantikkan saja. Ini nak terangkan lebih lanjut, ini nak cantikkan. Jabatan keterangan nak terang lebih lanjut, jabatan sastra tata bahasa nak cantikkan ayat itu. Jadi keindahan Quran ada pada inilah, ada pada jabatan keterangan dan jabatan sastra yang tidak ada pada syair-syair Arab pada zaman itu. Kalau siapa belajar sastra Arab dia tidak banyak sangat ada benda-benda yang macam tabik-tabik, tak ada. Dia tak ada sifat, tak ada banyak. Walaupun dia ada syair berkaitan dengan sifat gambaran. Dia macam seorang Abu Yusuf Al-Saqafi, dia kata apa? Yusuf Al-Saqafi ni dia tengok orang, dia tengok musuh je susah dia tebas sekalipun. Dia kata inni ra'aitu ru'usan qad ainat wa hana qitafuha. Ini sesungguhnya saya ra'aitu lihat kepala-kepala ni dah masak qad ainat yang boleh dipetik wa hana qitafuha, hampir pun nak petik ni. Mana ini pembunuh musuh hebat pada zaman dulu kan. Jadi di situ ayat tu saja pun nampak tak ada jar majrur, tak ada tabik. Sebab jar majrur tabik ni lumrahnya ada pada Quran saja. Wa inilah sahibah, dan saya lah pemotong. Kau nak belajar nama Salah kalau boleh sampai ke tahap ni. Ustaz, Mazun tu dia kata Na'at tu kan, dia punya tu dia ikut siapa sebenarnya? Ikut syair. Syairnya. Sebab dia Na'at ni doktor, dia mesti baris sama. Dua-dua baris sama. Dia ada tabik baris depan, ada tabik baris atas, ini tabik baris bawah. Dua-dua baris bawah. Sesuatu itu mengikut ukuran. Mengikut ukuran. Maknanya hampir sama kan. Itulah hebatan Quran. Makna hampir sama. Sesuatu yang mengikut ukuran. Sesuatu mengikut ukuran. Lain makna lain. Lain makna ya? Tapi binaan. Sifat sesuatu yang berukuran. Gitu makna dia. Kita nak biasakan ya dengan memahami ayat Quran mengikut fungsi. Selama ni kalau kita belajar tafsir di sekolah tafsir masjid, kita beritahu tajuk, dia beritahu ayat dia. Yang ni fungsi. Untuk program ni saya siapkan 30 tajuk. Ya, dan ini tajuk yang ke-14. Mungkin tuan-tuan tak dapat tajuk yang lain lagi kan? Ini tajuk 14. Iaitu 4 cara manusia mendapat ilmu mengikut Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 4 cara manusia mendapat ilmu. Yang tadi itu tajuk dia berkenaan dengan proses bagaimana Allah Ta'ala menjadikan tanaman
daripada bukit sungai pun kan. Okay. Yang ini berkaitan dengan cara untuk mendapat ilmu. Ya. Yang pertama, melalui proses belajar yang lama. Kita kena belajar lama, tak boleh sekejap-kejap. Lepas tu berulang-ulang. Tak boleh sesekali mari ikut orang, ikut musim, tak boleh. Lepas tu berusaha bersungguh-sungguh berapi-api. Begitu juga nak mengajar, kena sungguh-sungguh. Kalau main-main tak boleh mengajar. Dan dia kata kena berdoa. Dan lama dapat. Nak dapat tu lama. It is a long process. Jangan kita kata belajar 3 tahun nak habis, tak. Terutama sekali ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Ingat, please bear in mind, mana the process taking time so long. Ya. Jadi apa buktinya? Buktinya tengok ayat 104 surah 20. Okey. Okey, ayat dia bunyi, tengok dia macam tak ada hujung dia. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilman. Di mana menunjukkan Al-Quran itu, ilmu itu memakan masa. Dalam keadaan mana tuan-tuan dan puan? Proses yang pertama ni, iaitu belajar tu lama, berulang-ulang kali, berusaha sungguh-sungguh, berdoa dan lama baru dapat. Cuba tengok di mana keyword yang ada dalam ayat ni. Saya minta tuan-tuan salin dulu ayat ni dalam ruangan di bawah ni. Ya, salin dulu. Lepas tu balik rumah nanti kita baca salin analisa. Saya pun salin. Fata'ala Allah. Salin kan? Okay, cuba kita tengok. Fa tu harap. Ya, nak kenal tu je. Jangan kata fata'ala tu satu perkataan. Fa tu harap. Ya. 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 Ta'ala ya. Fa tu harap. Dia panggil haraf istinaf. Ya. Istinaf ni contohnya ya. Itu nak pembukaan awalan, nak mengambil hati lah, mengambil. Ta'ala ni fi'il madi. Mabni dia bukan ala sukun, dia kena mabni, dia kata al-fathi al-muqaddar. Atas tu ada tak ya? Ya kan? Di akhir tu ya kan? Mabni al-fathi, ya tu ya muqaddar, dia panggil ya muqaddar ya. Allah. Okey. Cuba cari berapa isim dalam ni. Sekarang ni kita bicara isim je. Ya, isim je. Isim saja. Kita nak cari isim yang menjadi syahid. Syahid itu mana perbincangan. Al-Malik Al-Haqqu 1, 2, 3 Al-Quran. Kalau saya boleh bagi diskaun 3 je salah. Ada yang tak nampak, ada yang nampak, ada yang nampak. Tu aja dah lah. Mari depan ni. Mari boleh bantu sikit. Mengenali isim paling utama sekali. Lepas tu nak tahu isim tu isim tetap ke isim berubah. Kalau dia tetap, duduk depan siapa pun dia akan tetap. Kita akan kata dia duduk tepat bagi atas, tapi dia tetap. Term ni je yang datang kena dengar hari-hari. Term ni. Okey. Ya. Berapa lagi, Pak?
Tiga je? Tujuh? Jelas tak? Ya? Kita sembunyi 11 tadi. Kita sembunyi 11. Okey. Fil Quran. Tengok betul tu? Wajib Muhammad. Yang 8 naik sikit. Saya bagi, tapi 8 boleh lah. Saya bagi diskaun 3. Boleh? Rabbi. 9. Naik. Orang baru pun boleh cakap naik. Very good. Okey. Kita tengok dengan tanda. Okey, Allah tu memang ada, memang isim sebab dia ada alif lam, dan by meaning pun kita tahu dia isim. Al-Maliku tu isim ada alif lam. Lepas tu dari segi nahwu kita kata dia memang isim sebab dia jadi ikut pada Allah kan. Al-Haqqu pun isim lam. Ni wa ni haraf, la haraf, ta'jal fa'il mudhari', bi haraf. Al-Quran isim. Kita kenal dia isim sebab ada alif lam dan dia ada haraf jar sebelum tu. Bila haraf jar ada sebelum tu, haraf jar hanya duduk dengan isim. Ingat? Lupa tak apa. Minggu depan saya sebut lagi, ingat. Lupa lagi tak apa. Sebut lagi, ingat. Ini teori repeat. Okey, kau beli isim sebab dia tak ada di isim sebab dia lepas haraf jar. Dan dia tu zaraf. Ingat dia zaraf kan? Jadi berapa lah? 10. Okey. Ilaika, jangan lupa ka. Ka domain antar. Domain muttasil. Duduk tempat majrur kerana dia jadi jar majrur. Okey? Jangan kata ilaki. Kalau kata ilaki jadi perempuan pula. Ilaika tu kepada awak, wahai Muhammad. Wahyu satu, hu satu. Wahyu ni wahyinya. Waqul tak ada isim. Rabbi lepas tu ada isim, tapi dia mahzufkan. Asal dia Rabbi, mana ana. Okey. Jadi ini di bawah ini tuan-tuan, ini ada isim iaitu ya, Rabbi. Zidni ni ilman isim. Jadi yang kita kurang jelas ni, tapi ni dia satu kan? Ni atani. Jadi berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siapa kata 11? Betul? 11. Kalau boleh kata tepat, bagus. Bila kita kenal dia, kita nak analisa pula. Dia ni jabatan mana? Okay. Ingat, jabatan objek penting. Berapa ada jabatan objek isim dalam ayat ini? Okey, kita analisa. Yang pertama, fata'ala Allah, Allahu, maka maha tinggi Allah. Allahu. Dia jadi fa'il. Mana-mana isim yang datang selepas fa'il, madi, fa'il mudhari' ke fa'il, dia jadi fa'il. Maka maha tinggi Allah. Allah yang maha tinggi, maka maha tinggi Allah. Dibawa dalam fa'il. Allah ini fa'il. Kita kata B5 dalam kita punya apa tu nota kecil dulu. B5. Lepas tu bila B5 fa'il, maka setiap yang fa'il tu dia jadi jabatan subjek. Jadi di sini isim yang penting sekali dalam ayat ini adalah Allah. Al-Maliku, ini Allah ini adalah raja yang benar, penguasa yang benar. Jadi Al-Maliku ni dia bukan jadi fa'il lagi. Dia jadi na'at ataupun kita kata tabi'. Sebab dia menceritakan siapa dia Allah. Allah itu adalah raja. Okey. Raja macam mana Allah tu? Raja yang benar. Jadi ini dia panggil tabi' satu, ini tabi' dua. Jadi yang tabi' satu, tabi' dua ni dia hanya jadi tata bahasa, jabatan tata bahasa, iaitu tata bahasa. Kalau tak ada Al-Malikul Haqqu pun tak apa, fata'ala Allah pun tak apa. Tapi adanya Al-Malikul Haqqu ni untuk nak kata nak value added. Dia penerang tapi jadi penerang. Penerang kepada Allah. Penerang kepada Allah. Dia jadi apa tu ni? Al-Malikul. Dia betul kan tata bahasa? Tata bahasa ke penerang? Jangan.
Nah, tak? Ha? Itu apa sih nak? Apa tu? Nah. Nah, Tata pasir? dalam bahasa. Tata pasir. Dia tata pasir. Ulama-ulama telah kelaskan dia sebagai tata bahasa. Tata bahasa dengan keterangan lain. Keterangan masih penting lagi, tata bahasa tak penting. Bukan tak penting, dalam ayat ni jangan tak penting ni Al-Quran. Mana dalam ayat ni biasanya kontekstualnya, iaitu ayat lebih indah. Macam kita kata telah datang guru yang baik hati lagi pemurah. Guru tu memang subjek. Baik hati lagi pemurah itu sifat dia. Jadi sifat dia tu yang dia tekan tata bahasa. Boleh? Penyedak ayat. Wala ta'jal bil Quran. Dia apa maksud dia wala ta'jal, jangan kau lewat-lewatkan dia. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dengan Al-Quran. Tengok Tuhan pun kata jangan tergesa-gesa, jangan nak dapat cepatnya. Ini mari dengar FM ada 4 hari berbalik lagi lah. Duduk kapal lagi. Jangan tergesa-gesa. Wala ta'jal anjala. Dia ajala. Anjala ni mana jangan nak cepat. Kan tadi dia kata tadi dalam ni jangan nak cepat. Bil Quran dengan Quran. Konsep jangan nak cepat ni maknanya sabar. Wala ta'jal tu maknanya sabar dengan Quran. Min qabli, sebelum an yuqda ilaika wahyu, sebelum datang pada kau ilaika wahyu. Apa maksud dia? Sebelum datang wahyu. Quran ada wahyu. Sebelum datang an yuqda atau ni yuqda, sebelum selesai, sebelum daripada qada selesai, tunai, sempurna. Sempurna, sebelum sempurna datang kepada kau, supaya sebelum sempurna kepada kau wahyunya. Apa ada wahyunya di situ? Quran lah. Mana kita boleh masukkan itu, mana sebelum sampai masa, sebelum sampai bila ilmu masuk kepada kita ni, maknanya dia sendirinya kira wahyu, macam wahyu lah. Kita bercakap dengan Allah macam kita menerima wahyu, cuma bezanya kita bukan Nabi. Wakul dan kata oleh Muhammad Rabbi. Rabbi itu isim. Di akhir tu ada ya. Sebab tu kita boleh baca wakul Rabbi, ada ya yang dihazafkan. Apa sebab dihazafkan? Kalau tak hazafkan kena baca wakul Rabbi. Jadi bila tak dihazafkan wakul Rabbi zidni, lebih sedap bacaan tu. Dinasahkan ya. Okey. Tengok di sini dia kata ya. Ya. Zidni ni bukan musim. Zidni ni fi'il amal. Fi'il amal. Tambahkan olehmu kepadaku ilman. Jadi tambahkan tambahkan olehmu ya Allah kepadaku. Jadi siapa yang nak kena tambah? Allah. Siapa yang kena tambah? Aku. Apa yang nak tambah? Ilman. Nah, okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita tengok, kita terang dulu dia punya makna nama surah dia. Allah fa'il, jabatannya objek, subjek. Boleh? Kenapa Allah ni jadi fa'il? Sebab Allah jadi fa'il sebab dia datang selepas fa'il. Okey? Allah ni jadi fa'il sebab dia datang selepas fa'il mabni. Fa'il madi. Jadi fa'il madi ni fa'il mabni yang mengubahkan Allah jadi hu. Boleh? Okay. Tadi kita buat tu fa'il mabni yang mengubahkan isim jadi hu. Al-Maliku ni dia diubah oleh Allah. Isim sama isim. Bila isim sama isim, tengok Allahul Maliku, isim sama isim bertemu dan memberi makna sifat ataupun tabi', maka dia akan menjadi na'at ataupun tabi' na'at. Sebab tabi' ada 4, na'at, taukid, badal dan satu lagi sifat mausuf. Al-Haqqu jadi bagi depan juga sebab dia datang sama dengan Al-Maliku. Na'at juga. Jadi bila na'at maka dia jabatan
Keterangan. Sorry, Tata bahasa. tata bahasa. Keterangan nombor 4, tata bahasa. Jadi sekarang tuan biasa sudah. Lama-lama baca Quran tak payah tengok lagi kitab. Ini tata bahasa. Ini keterangan. Ini objek. Ini subjek. Ini predicate. Itu matlamat kita. Lepas tu kita tahu setiap ayat tu ada fungsi dia. Bukan sembarangan. Okey. Wala ta'jal bil Quran. Bil Quran bi haraf jar. Al-Quran majrur. Kalau Al-Quran ni majrur, dia jadi jabatan keterangan. Ingat ya? Majrur keterangan. Majrur keterangan. Kalau jabatan tata bahasa tadi, semua tabik duduk jabatan tata bahasa. Okay. Min qabli. Qabli isim zaraf juga majrur di bawah jabatan keterangan. Jadi ada dua jabatan keterangan. Bil Quran ni min qabli, dua keterangan. Okey. An yuqda, sebelum disempurnakan ilaika wahyu kepada engkau, pada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok wahyu. Okey. Wahyu adalah naib fa'il. Wahyu adalah naib. Setuju naib fa'il? Naib fa'il. Sebab dia datang selepas fa'il mabni majhul. Yuqda tu. Fa'il ni asal dia yaqdi. Yaqdi tunai, tapi yuqda ditunaikan kepada engkau wahyunya. Jadi di sini tak disebut siapa yang menyempurnakan. Of course kita tahu yang menyempurnakan ialah Allah. Yang menyempurnakan kita belajar Al-Quran ini adalah Allah. Ya, kalau ramai orang tak dapat tu, janganlah salahkan diri sendiri, salahkan Allah kerana kita tak usaha. Okey? Wahyu. Jadi wahyu ni isim bagi depan dan dia jadi mudhaf. Mudhafun ilaih, dan dia juga menjadi naib fa'il. Naib fa'il. Dia ganti fa'il. Sebab fa'il ni Allah tak ada. Jadi bila naib fa'il, dia duduk di jabatan subjek. Ingat tak jabatan naib fa'il subjek? Okey, naib fa'il B berapa? B6 Dah B berapa tu? Sebab kita dah lupa dah B ni kan. Kita pergi terus pada subjek dah. Tak apa. Naib fa'il ni adalah di antara 8 isim yang paling depan ke naib fa'il. Okey, tuan-tuan kena sabarlah. Kita di sini ibarat kata macam kita mengukir batu lah. Sikit. Tapi kalau hari-hari lama-lama jadi lusuh batu. Kan? Lusuh batu benar tak lusuh batu? Tengah tu sebab makan dia sedap, masih pakai lusuh batu. Boleh sedap kan? Sini semua ambil-ambil. Kena sudu kan. Tuan-tuan tak? Orang Terengganu dia tak pakai rempah lain, melainkan rempah cap bergerus. Tuan-tuan tak lah saya beli pengurus kan? Gula dia memang sedap. Waktu lalu pun tak kenal. Nasi dagang. Nasi dagang. Ya, Assalamualaikum. Saya baru ni, saya balik Terengganu. Antara benda yang saya tak nasi dagang. Tapi cari kedai Pulau Belah, tak ada kedai jual nasi dagang. Tutup habis. Dia kata habis sehari ni ramai orang balik. Habis. Tapi akhirnya jumpa satu kedai. Duduk dekat Malaysia tu macam dagang ni sedapnya. Kalau ada orang buat nasi dagang, saya buat nasi dagang. Okey. Wa qur Rabbi. Rabbi tu asal dia ya Rabbi. Dalam tu ada ya, tapi ya dia maksudkan. Ini kita kena belajar bab lain pula. Di situ ada ya. Kalau tak ada ya, dia bunyi Rabbu. Ya, ni Rabbi. Rabbi mana ya Rabbi. Okey, bila ya Rabbi, ya tu nama dia munada. Ingat tak? Wahai Tuhanku. Kalau munada, dia akan jadi apa? Jabatan apa? Keterangan ke tata bahasa? Tata bahasa. Tata bahasa. Jangan lupa tata bahasa tabik munada. Lepas tu mudhaf, mudhafun ilaih. Itu tata bahasa tau. Ja majrur,
keterangan. Bezakan antara bahasa dan keterangan. Okey. Ustaz, apa bezanya kalau wakul rabba? Tak boleh. Sebab ini amal. Tak boleh amal. Wakur wakur rabba tak boleh hadir tu. Tak boleh ya? Tak boleh. Dalam ayat ni tak boleh. Dalam dan katakanlah. okey. Wakur pasal dia fi'il amal kan? Dia fi'il amal ada fa'il. Lepas tu sepatutnya ada 50 lebih kan? Wakur kena kata rabb. Rabbi ya. Kalau rabbi tu menada. Nada. Inilah benda-benda yang exceptional case yang ada dalam nahwu, yang kita kena faham melalui nahwu saraf, yang tak boleh difaham dah. Katakan wahai Muhammad, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Jadi ya Rabbi tu di situ adalah munada. Munada ni maksudnya dia punya haraf nidah dia dari mahzuf. Dan kita boleh kenal dia pada Rabbi. Tapi kalau tak tengok tafsir tak kenal, tak tahu ni munada. Dimansur kan? Dimansur. Dimansur. Dia hilang. Hilang kan? Kerana huruf dia Bukan kena, itu kerana Allah. bukan kerana ada dia huruf hilang ke? Kerana Allah, tak ada. Ini bukan mahzuf, ini mahzuf lah. Tapi kenapa mahzuf itu kena bertanya Allah. Itu antara sebab-sebab yang Al-Quran ni istimewa. Macam kita kata selalu, ya Wan. Sekali dia kata Wan, itu je. Tapi Wan pun nak ya Ustaz, sama juga. Begitulah contohnya. Tapi tak sama. Tapi seruan ni mesti ya saya. Kalau ya Rabbi memang dia tak kata benda lain. Dia punya seruan tu ya saya. Ya Rabbi lah ya. Sebab ada Rabbi yang disuruhkan ya. Ya Rabb, ya Rabb. Baik Tuhanku. Zidni. Zid tu fi'il amal daripada zada yazidu zid. Zada iaitu fi'il madi mutal ajwa. Zada. Okey, apa maksud zada? Secara kontekstual. Tambah, betul tambah. Apa orang tambah? Tambah. Sebab tu Al-Quran harus difaham secara kontekstual ini. Bila tambah, mana dah ada? Dah ada sikit, minta tambah kan? Macam kita pergi makan nasi sama orang, tambah kan? Kalau belum tambah lagi, makan lah. Bila dah makan, tambah lah. Bila dah tambah, sikit lagi tambah. Macam tu kan? Zid ini tu tambah. Tambah tu menunjukkan masa. Lama masa. Zidni ilman. Tambahkan kepadaku ilman. Ilmu. Dua amal ke dalam satu ayat, dua amal. Dua. Ini kul Rabbi konteks lain. Zidni ilman konteks lain. Kul ini dalam bentuk dua-dua bentuk amal, bentuk arahan. Okey. Zidni, tambahkan olehmu akan saya. Ni siapa saya tu ni? Nabi Muhammad. Jadi ni tu adalah dia panggil maf'ul bih, jabatan objek. Ya. Okey. Dan ilman, zidni ilman, maf'ul bih yang kedua. Ya. Jadi ada dua maf'ul bih. Jadi maf'ul bih, setiap maf'ul bih dia jadi jabatan objek. Okey. Boleh tak? Okey. Jadi kita dapat lihat dalam ayat yang pertama ni, dia kata tata cara manusia mendapat ilmu yang pertama melalui proses belajar yang lama berasaskan ayat waqul rabbi zidni ilman. Ayat zidni itu menunjukkan masa lama. Okay. Lama, bila lama wujudlah konsep berulang.
Lepas tu bila berulang kali bersungguh-sungguh. Lepas tu sambil berdoa. Okey, okey, kita dah cepat. Tengok ayat yang kedua. Surah 18 iaitu surah Al-Kahfi ayat 65. Okey, tengok ni, fawajada ni, maka dia berdua telah mendapati. Siapa dia berdua? Surah Al-Kahfi. Ya? Nabi Musa dulu kita. Dia cerita tentang dia kan. Fawajada, maka dia berdua, iaitu Nabi tadi, dua-dua mendapati abdan min ibadina, hamba daripada hamba kami, ataina rahmatan, telah tiba kepadanya satu rahmat min indina, daripada kami, wa 'allamnahu min ladunna, dan kami mengajar dia daripada kami ladunna ilma. Jadi tuan-tuan, ada orang belajar sikit dia dapat cepat, sebab dia dapat ilmu dari apa yang dia kata ladun. Ladun itu maknanya dari Allah. Ya, apa dia maksud ilmu? Kita nak fikir tentang mudah boleh tak faham. Sekali Allah Taala zat bagi sekali, oh itu mudah boleh. Faham, tak lupa. Ada orang tu 4 tahun bila kelas nak tutup, ustaz boleh tanya sikit? Boleh, ustaz saya nak tanya lah pasal dia dah dapat ijazah ni. Tanya, ustaz dah sebut fan tu apa dia? Itu tak tahulah. Memang langsung tak ada lah. Memang tak ada. Memang cerita betul. Dulu tak mami kat depan ni. Tapi saya kata, Tuan Haji kenapa tak tanya sama ni? Tanya kat belakang lah. Nak tanya segan. Tuan Haji duduk 4 tahun duduk kat sini, baru tahu fan. Tak, kita betul bagi Ustaz. Betul? Kita betul. Tidak betul. Tapi yang tak betulnya orang. Dah ingat besar kau kan? Tak, betul. Yang tak betulnya tak tahu siapa dia. Kalau saya kata orang ni malu ke tak salah. Maknanya dia duduk tu dapat apa? Pahala dapat min ladunna ilma. Maka ini dikatakan, tengok di sini, fawajada abdan, maka dia berdua mendapati. Siapa dia berdua? Dia Nabi tadi kan, dia dengan Nabi kan. Jadi dia berdua, dia fa'il. Wajada ni fa'il. Dia fa'il. Dia berdua dapati dalam bentuk domain tersembunyi. Ni alih ni menunjukkan domain rumah. Jadi yang penting di sini bukan abdan, tapi wajada. Jadi wajada ni fa'il, duduk di bawah jabatan subjek. Abdan ini maf'ul bih, di jabatan apa? Maf'ul bih. Haiwan. Satu je dia. Objek. Min ibadina, min ibadi jawab majrur jabatan keterangan. Na mudhafun ilaih jabatan apa? Mudhafun ilaih. Ingat lagi tak? Jabatan last sekali. Tak. Ingat. Jar majrur keterangan, mudhaf ilaih dah masa. Okey. Tengok dia bertindih Ibadi keterangan. Dan pada masa sama dia juga jadi jabatan tata masa bila dia campur dengan na. Rasa macam rumit tu? Tak ada kan? Dia bertindih. Jadi pada masa ini dia jadi sebelah kanan dia jadi jabatan tata masa, sebelah kiri jadi jabatan keterangan pula. Okey. Atainahu, kami datangkan dia. Yang ni dia ni maf'ul bih. Okey. Tuan-tuan, orang belajar nahwu macam ni lah dia. Macam ni lah dia diam je kan. Rahmatan. Rahmatan jadi apa? Maf'ul bih. Hu pun maf'ul bih. Rahmatan pun maf'ul bih. Dua-dua jabatan objek. Kami datangkan dia rahmat
min indina. Okey, mania daripada sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami ajar dia, min ladunna ilma, daripada kami ilmu. Ladunna ia isim zaraf, ya, asal dia ladun. Kita pernah dengar tak ilmu ladun? Ilmu ladun, ilmu yang datang sendiri, spontan. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa, buntu fikiran. Kadang-kadang makan, zat mari, oh, penyelesaian. Itu ilmu dah tu, yang tak pernah kita fikir. Ya, na maknanya ubah boleh ilman maf'ulun bih, maknanya itu dia adalah jawatan objek. Okey. Okey, tak apa. Kita akan teruskan sampai 30 tajuk. Lama-lama akan dapat sendiri. Hari ni bila tanya, okey, nah, jabatan apa? Masih saya lagi. Besok tak saya lagi dah. Kita akan buat dinding besar-besar. Ya. Sebab yang paling penting sekali bila kita faham tafsir Quran, kita kena faham dia tu isim. Dan kita kena faham isim tu jabatan apa. Okey, last one kita tengok ayat yang ketiga, surah 72. Ini tuan-tuan kena buat sendiri. Yang pertama sekali, tuan-tuan cari isim. Okey, tuan-tuan, ingat kepada janji kita tadi, kita nak kenali isim, fa'il dan haraf. Ya, isim ramai dah kenal. Sama ada tanwin, ada alif lam, mudhaf ilaih, ada kana, ada huruf jar, ada huruf inna. Ingat tak? Itu 7 tanda isim. Ya, kenal ya? Yang paling jelas sekali bila ada alif lam. Ya, dia panggil isim ma'rifah. Ataupun tak ada alif lam, ada tanwin bagi depan, ma'rifah juga. Kalau dia duduk tempat bagi depan, dia kena bagi depan. Kalau bagi bawah, bagi bawah. Ya, atas dan atas. Itu isim ya. Dan haraf kita dah kenal dah haraf. Semua haraf dia ni, semua haraf tak lebih daripada 3 huruf, lebih 4 huruf haraf. Okay, ingat tak haraf Dan haraf dia mengubahkan isim atau fa'il selepas, mengubah baris, mengubah makna dan sebagainya. Okey, tengok sini. Kita ambil satu tengok fa'il. Ini ya'uzu ni bukan isim, bukan haraf, tapi dia fa'il lah. Sebab ada ya dan ada waw nun ya. Ingat fa'il mudhari' ada ta ya nun. Ada. Ingat zadu, ini zadu. Ya. Ini fa'il. Okey. Huk tu isim. Okey. Ini tajuk berkaitan dengan ada orang pelajar ya mendapat pertolongan daripada jin. Ya. Jin ya. Dia kata wa annahu, dan bahawa dia kana rijal, adalah laki-laki daripada manusia ya'uzu, berlindung daripada azza macam a'uzu a'uzu, saya berlindung. Kalau ya'uzu, mereka berlindung birijal, dengan laki-laki, minal ins, minal jin, daripada jin. Apa jadi fa? Bila fa ni, fa jawab ni, maka orang yang berlindung dengan jin ni, adakah dia bertambah bagus? Fazadu, maka bertambahlah mereka rohaka. Apa ni rohaka? Rohaka ni positif ke negatif? Apa ni rohaka? Ya, sombong, neraka, susah. Orang Terengganu kalau susah dia pergi rohaknya kerja. Betul tak Haji? Betul tak? Betul tak? Rohaka ni mana sempit, susah. Rohak. Rohak sungguh. Mari dari mana ni? Mari dari gok. Gok tu mana? Hutan, batu. Rock ni batu. Ya, dia panggil rock.
Kalau dia kata, orang kata, mu tu akak ni. Aku tak urut. Tak urut ni benda tak batu. Pasal urut ni berat kan. Tak urut ni tak berat. Oh dia tengok putih awal. Dia lama dah kau dia. Kalau sebut jawab apa tak kenal. Post office tahu. Sebut KWSP tak tahu. Tapi dia sebut Provident Fund. Dia sebut orang tu sebut Provident Fund. Padahal Provident Fund. Dia sebut Provident Fund. Oh dia sebut. Dulu dia tak sebut TMB. Apa dia dulu sebelum TMB? Sebelum ayat ni? CB. CB, Central Electric Board. Okey. Tapi itu tak ada perbincangan kita. Okey. Ni ayatnya, okey. Wa annahu. Jadi hu ni dia datang selepas haraf anna. Haraf anna ada 6 saudara. Inna, anna. Jangan lupa la'alla, laita. Kita ada saudara. Jadi tu dah kena ingat saudara. Jadi hu ni domain. Cuba sebut domain. Bersambung. Ya, berada di depan, balik, atas. Kerana dia jadi isim inna. Bila dia isim inna, bila sini dia jadi jabatan subjek. Inna punya lupa jabatan subjek. Okey. Kana rijalun. Rijalun ni kenapa dia bagi depan? Ini isim. Kerana dia ada kana. Kana ni juga fa'il. Dia panggil fa'il nasah. Fa'il madi nasah. Dan dia mabni. Okey, ada mabni. Okey. Dan dia isim kana. Bila isim kana, dia jadi jabatan subjek. Jangan lupa tu. Okey. Minal insi. Al-insi mana dia manusia. Majrur. Kalau majrur jabatan terangan. Ingat itu. Kalau tuan-tuan boleh ingat sipil tu, bagusnya. Banyak. Ya, apa bahasa objek, subjek, predicate. Jadi tak payahlah baca wa annahu kana rijal, terus baca objek, subjek, predicate. Apa pula ni ayat ni? Ni orang kampung mana? Ya'uzuna ni tuan-tuan, kita kata fa'il mudhari' berbaris depan, marfu', tandanya nun. Kerana dia tidak ada haraf nasab dan haraf jazam sebelum. Boleh tak? Itu saja. Fi'il mudhari' marfu'. Marfu' sebab apa? Sebab dia tak ada an dan lam sebelum tu. Fi'il mudhari' ada dua saja, satu marfu', mansub, majzum. Jadi bila macam ni kita kata marfu', tanda marfu' dia nun. Kita kata subut nun. Tuan-tuan tengok aja subut nun, cuba sebut. Sebut je lah. Subut nun. Subut nun. Subut nun. Subut nun tu maknanya maintain nun. Oh, Maintain nun. Kekalkan nun. Kekalkan nun. Maknanya kalau ada lam, lepas tu maknanya dia jadi tidak. Kalau jadi lam, tidak. Lam ya'uzu. Dia tu majzum. Mazum dia buang nun. Kalau an jadi lebih kuat lagi. An ya'uzu, bahawa mereka berlindung, jadi kuat lagi pada ya'uzuna. Jadi buang nun juga bila mansub. Boleh tak? Orang belajar Arab ni mudah je. Sebenarnya mudah je. Okey, jadi jadin jar majrur, minal jin jar majrur, fazaduhum, hum ni mansub, raqa, tengok raqa. Raqa juga 50 lebih. Maka mereka menambahkan mereka itu raqa. Jin-jin ni menambahkan, mendatangkan kepada orang yang minta tolong jin itu raqa. Raqa ni
susah. Lahak orang kata. Jadi ringkasnya kita belajar 3 cara hari ini. Bagaimana untuk mendapat ilmu. Yang pertama melalui usaha yang berterusan, yang biasa diamalkan oleh semua orang. Yang kedua, mendapat sedikit-sedikit pertolongan dari Allah. Baca sikit dapat masuk je. Daripada baca sikit banyak keluar. Ya, jadi bila keluar masuk balik, masuk berterusan. Yang ketiga, bekerjasama dengan syaitan, itu yang dilarang oleh Allah SWT. Ya. Dan yang teruk sekali, bisikan syaitan. Ya, iaitu surah 2 ayat 16. 9, iaitu wattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Innahu lakum aduwwun mubin. Itu yang paling teruk sekali. Jadi untuk kita ni yang pertama dan kedua lah, insya-Allah ya, kita akan teruskan belajar. Jadi ini tajuk ke-14. Ya. Tajuk yang pertama dulu kita buat pasal, mungkin dari sini kita buat tajuk tentang bencana. Jadi kita belajar menganalisa ayat berasaskan topik. Ya, topik dia. Ada maklumat kita dapat ni. Maklumat ni logik lah. Dia boleh pergi mula ya. Ni. Wa qur rabbi. Rabbi mana? Yang betul ke? Ayat apa je? Boleh pula. Ayat? Ayat 20. Ayat. Wa qur rabbi zidni ilman tadi. Surah? Baik Ustaz. Surah 20 ya? Allah tak apa ya? Okey, surah 20. Ayat? Ayat? Plus. Ya, warna puas. Okey, betul. Okey. Wa qul rabbi zidni ilman. Wa qul ni dia tak ada ya. Kenapa tak ada ya? Jawapan dia tak ada ni. Tak jumpa. Sahabat kita, tuan ni kata dia pernah dengar Ustaz ceramah. Sebab tak ada ya tu, ya tak dimasukkan sebab Allah dekat kita. Allah tu hampir, Allah hampir. Kerana ya ini digunakan untuk orang jauh. Tapi kalau Allah tu dekat kita tak payah pakai ya. One of the reason yang boleh diterima. Bila saya belajar tafsir tahun 72, 73 dulu di pondok, memanglah tu cerita panjang pasal ya ni, pasal benda tu dia dah lupa. Ya. Lepas tu tafsir dia makan masa 20 tahun belajar. 20 tahun. Tuan bangunan ni dia buat kelas tafsir 25 tahun. 27 tahun. Tafsir tak habis-habis 27 tahun. Jadi tuan-tuan buat tak sampai setahun janganlah mengeluh. Awal 27 tahun buat kelas tafsir. Dia jawab tak selesai, tak habis-habis. Mana luar je ilmu Allah kan. Kita baru habis tahun. Kira insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amin. Qur'an qadara sunnatin fawqi fa innahu la ya'lamu bil ants. Birahmatika min rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim wa la tu'akhidhna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi